فقهنا في الدين وعلمنا التأويل إلينا الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berbahagia, Tuan Haji Muhammad Razif selaku tuan rumah merangkap pengerusi Masjid Al-Qahar Pematang Daman Laut, timbalan pengerusi serta barisan EJK Karyah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dan juga yang diraikan bersama dengan kita dua ahli panelis. Mudah-mudahan ruang dan peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada malam ini mendapat barakah, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang penuh barakah ini. Allah Ta'ala pertemukan kita di dalam satu forum perdana, tuan-tuan, ambang Ramadan, yang tuan-tuan melihat tajuknya adalah Sayangi Ramadan. Sayangi Ramadan. Jadi terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan dua orang panel ataupun panelis kita pada malam ini yang kita tumpang barakah daripada mereka, dan mudah-mudahan dengan barakah kedua-duanya ini kita mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhirat kelak, insya-Allah. Jadi saya perkenalkan panelis yang pertama di sebelah kiri saya, Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafi, selaku penceramah bebas kita di negeri Pulau Pinang. Tak asing lagi, tuan-tuan, semua orang kenal. Dan saya dimaklumkan tadi baru 14 jam beliau telah ditukarkan dan berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Bayan Lepas 2. Jadi kira clear, tuan-tuan, dekat sangat dengan tempat kita. Jadi ini panelis kita yang pertama. Apa Ustaz? Saya alhamdulillah. Baik, untuk panelis yang kedua juga tak asing di bumi Pulau Pinang kita ini, Pulau Mutiara kita, iaitulah Al-Fadil Ustaz Muhammad Yusuf Yaakob, merangkap juga pengerusi Masjid Syekh Yusof. Dan saya bekerja di Zakat Pulau Pinang. Kita banyak kolaborasi, tuan-tuan, dengan Ustaz Yusof. Alhamdulillah, banyak program-program dapat dilaksanakan bersama dengan Ustaz, dan juga beliau merupakan penceramah bebas juga di negeri Pulau Pinang kita ini, dan juga sekarang masih lagi berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Alhamdulillah, tuan-tuan. Di pada malam ni bukan calang-calang orang yang kita bawa. Mudah-mudahan tuan-tuan mengambil segala manfaat yang boleh kita ambil untuk kita jadikan sebagai amal kita pada nak menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak yang datang tak lama lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sedikit penerangan berkenaan dengan forum kita pada malam ini. Jadi kita ada 3 round. Round pertama saya akan ajukan soalan kepada kedua-dua ahli panel, dan kedua-dua ahli panel, Al-Fadil Tuan Guru, diberi masa 10 minit, insya-Allah. Kemudian kita ada round yang kedua pun akan saya ajukan 2 soalan kepada mereka, dan insya-Allah 10 minit juga. Jadi kalau round pertama dah ambil 12 minit, round kedua 8 minit. Lagu tu kau dah. Tapi siapalah saya nak menghalang, tuan-tuan, tuan-tuan guru untuk bercakap. Jadi saya tak akan menghalang lah. Jadi saya cuma memberikan sedikit peringatan berkenaan dengan flow kita pada malam ini. Dan round yang ketiga, insya-Allah kita akan ada soalan daripada jemaah lelaki dan juga jemaah perempuan. Dan itu saja 3 round yang akan dilontarkan, yang akan dijalankan pada malam ini. Dan insya-Allah, tuan-tuan yang risau, kita cubalah habis sebelum jam 12.30 malam, insya-Allah, tuan-tuan. 9.30 lah, tuan-tuan, insya-Allah. Tengok 12.30 malam mula akai cari tanda, kan, bangun pelan-pelan. Insya-Allah, tuan-tuan, kita cuba terbaik. Majlis ilmu, insya-Allah, tuan-tuan, duduk dalam ni lengoh pilah kaki lagu mana pun. Kerana mudah-mudahan dengan itulah usaha yang kita akan bentangkan di padang mahsyar untuk kita jawab di hadapan Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi bila sebut kata bulan Ramadan, spesialnya Ramadan ini, tuan-tuan, yang namanya Ramadan, betapa hebatnya Ramadan dalam kehidupan kita ataupun dalam umat Islam, dalam agama Islam, ada 12 bulan. 11 bulan yang lain tidak Allah Ta'ala sebutkan di dalam Quran dengan kelebihan ataupun namanya Ramadan. Tetapi satu-satunya bulan daripada 12 bulan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bulan Ramadan Allah Ta'ala sebut di dalam Quran.
Walhal bulan Muharram ada kelebihannya, bulan Sya'ban ada kelebihannya, bulan Rejab ada kelebihannya. Tetapi di dalam Quran yang kita baca selama ini, hanya saja satu bulan yang disebut oleh Allah Ta'ala, iaitulah bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladhina unzila fihi al-Quran, yang mana pada bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Maka jelas bukti bahawa di sini Allah Ta'ala menyebut secara spesifik wujudnya bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi sebab itulah pada malam ini kita berkumpul. Kita nak dengar kupasan daripada para asatizah kita berkenaan dengan kelebihan bulan Ramadan yang Allah sendiri sebut di dalam Quran. Apa hikmahnya, apa hebatnya bulan Ramadan Al-Mubarak ini, sehingga Allah Ta'ala menyajikan kepada kita semua. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa tuan-tuan pun nak dengar ahli panelis kita. Jadi saya ajukan pada soalan yang pertama kepada panel kita yang pertama, Ustaz Syafiq, iaitulah bertepatan dengan tema kita pada malam ini, sayangi Ramadan. Jadi saya dan juga kita semua nak dengar apa keistimewaan bulan Ramadan sehingga kita perlu menyayangi bulan Ramadan sebagaimana yang dituntut dalam agama kita. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada Al-Fadhil Moderator gandingan panel pada malam ni, Al-Fadhil Ustaz Yusuf Yaqub hafizahullah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dua guru kita ini, beri kesihatan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Demikian juga pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pertamanya saya ucapkan tahniah kepada seluruh barisan ahli jawatan kuasa atas inisiatif untuk menganjurkan forum kita pada malam ni, memberi satu getaran-getaran yang positif untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kemungkinan esok malam atau lusa kita dah mula tarawih dengan izin Allah. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, semangatnya kita nak sambut Ramadan ini, saya kira kita tak boleh mengatasi semangat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kerana baginda Rasulullah SAW sudah mula gerak kerja atau mempamerkan semangat-semangat Ramadan ni sejak daripada 3 bulan yang dahulu. Sebab tu kita dengar doa Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maknanya seawal Rejab lagi Nabi SAW dah mula teringat nak bersama dengan bulan Ramadan. Apa yang menyebabkan Nabi seronok sangat dengan Ramadan ini? Kerana Ramadan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada baginda Nabi SAW, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin. Apabila tibanya bulan Ramadan, maka pintu syurga dibuka. Dua maksud daripada fawaid daripada hadis ni yang utama apa dia? Betul pintu syurga dihias seperti beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud dan sebagainya berkaitan syurga mula dihiasi di akhir-akhir daripada Sya'ban ini. Apabila malaikat tanya kenapa persiapan luar biasa ini, maka akan disebut kerana ia adalah menyambut bulan yang hebat.
Dalam fawaid yang kedua disebutkan oleh para alim ulama, pintu syurga ni buka ni dia adalah kinayah atau simbolik bahawa orang akan mula buat benda yang baik. Orang akan teringin nak buat benda-benda yang baik yang mendorong orang nak masuk dalam syurga ni. Maka batasan letih, batasan malas, semua jadi tak ada. Dan luar biasa Ramadan ini, energi dia sangat luar biasa. Malam pertama Ramadan, tuan-tuan boleh tengok tarawih. Kalau boleh bumbung pun mereka banyak, kipas ni pun mereka gayut, tang tu ada pun, mana manusia boleh duduk mereka akan banyak. Sebab tarawih malam pertama ni adalah malam yang paling puaka sekali. Bukan puaka yang rapi, tu gambar tu. Yang ni nama dia semangat orang untuk Ramadan. Sampai AJK pun malam tu kira more duk bincang, masjid kita kena besar ni, duk main besar ke tu. Tapi tuan-tuan, tu semua nama dia apa dia? Kadang-kala mengaburi pihak lawan. Dia minggu yang pertama dia rancak, dia main malam-malam yang berikutnya dia akan semakin maju. Bukan maju ke belakang, dia maju ke depan. Kuih depan, kuih depan, kuih depan. Saya pergi tarawih malam 28. Luar biasa surau tu. Isyak tak boleh masuk, buka tak boleh masuk. Macam ni manusia malam 28. Saya kata mereka ni memang aku patut viral, surau ni hebat ni, duk ingat Isyak saya di luar. Habis isyak tu semua, sembahyang sunat semua, ada ruang kosong, saya masuk. Rupanya tuan-tuan, masjid dia tirik bumbung, dia tarik tempat imam tu betul-betul dekat 3 saf lagi nak sampai pintu. Saya duk ingat atas masjid tu rancak dah surau tu. Rupanya sama mazhab juga, mazhab pemalas juga. Hak lain tak tahu pergi mana, macam-macam ada. Sebab tu Ramadan ni saya boleh habaq dia adalah bygone dan reset. Yang apabila tuan-tuan balik malam ni, beli reset spray belakang almari hak rumah kita, 10 tahun tak pernah spray tu. Apa akan lepas spray, mai duduk di cushion, pegang controller, relax ya. Tuan-tuan tunggu tak sampai 7 minit, lipas dengan anak beranak, dengan mak menakan dia, dengan pak menakan dia, dengan mak mentua dia, dengan kakak ipar hak mengandung, dengan cinema, dengan perima, dengan peri apa, semua dikeluar daripada keturunan dia. Sebab dia tak boleh tunggu dia bawah tu, dia bau. Ramadan dia reset lah. Dia kocak. Malam ni diumumkan penyimpan moho besar raja tu kan, dan dia umuman, tengok semua orang keluar macam lipas tau. Tak pernah jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tengok muka Pak Haji ni, muka baru ni, tak pernah jumpa ni. Assalamualaikum Pak Haji, sihat lah? Sihat, alhamdulillah. Haji mai tengok anak lah. Dia kata tak, saya duduk sini. Saya duduk sini ya. Tak boleh nampak. Dia tanya memang saya Ramadan ni saya main. Bulan lain saya tak main. Yang cari ya, dia jenis tu, dia jenis mazhab Ramadan. Tapi dia mau main. Itu yang hebat. Dia mau main juga walaupun dia pemalas. Tuan-tuan, kita puasa penat pagi ni sampai berguling-guling. Penat puasa. Sepatutnya kita tak payah sembahyang tarawih. Sepatutnya. Sebab penat dah. Pengurusi kata, insya-Allah tuan-tuan tahun ni kita duk nampak kata tuan-tuan pun dah penat puasa. Jadi tarawih tahun ni kita tangguh dululah. Isyak je kita sembahyang. Oi, dia marah pengurusi, dia kunci dan stor sukan sekolah. Sebab apa? Kami nak juga sembahyang. 8 pun kami sembahyang. 20 hampa buat pun tak apa, kami tak kisah. Kami buat 8 juga, lepas tu kami belah. Tapi tarawih kami tetap buat juga. Kita duk bincang 8-20. Orang kampung saya duduk ngaji di Yaman, dia balik cuti. Dia abang ustaz, semua masjid 100 starting. 100 starting. Kita kalau 20 lari pergi surau 8 lah. Surau 8 lari pergi surau tu pula 20. Dia duduk mengikut tu lah. Pergi mana pun permulaan 100. Pergi sini 100, pergi sana 100, pergi sini 100. Maknanya orang rajin puasa sembahyang. Habis kat pukul 1. Habis kat pukul 12.30, 1 habis sembahyang. Esok pagi sahur pula, puasa pula, malam sembahyang pula. Mana dapat kekuatan? Sebab tu kita sayang sangat Ramadan. Sebab apa? Sebab Ramadan ni ada satu rahsia yang memperkukuhkan ibadah kita yang luar biasa.
Saya nak abang dekat tuan-tuan satu benda yang sangat penting dalam Ramadan ni apa dia? Kita tak mau cerita bab Ramadan ni sebab saya tahu Ramadan semua bagus. Semua orang Ramadan mestilah insya-Allah mesti bagus ya. Yang tak tinggal paling tahu semua yang azan semua dalam kepala ni, tambah azan maghrib. Kita kata dia azan maghrib ke 7.34, 7.33 dia kata. Lari seminit pun dia ingat maghrib dah. Asal tanya Arab tak ingat dah. Dia bak Kedah dia ingat dah. Ingat sebab Ramadan tu dia semangat luar biasa. Saya tak mau cakap pasal Ramadan lah. Saya nak cakap dekat tuan-tuan apa dia? Natijah daripada puasa kita. Bila natijah puasa kita nak tahu. Sebelum puasa saya siap. Tuan-tuan nak tahu puasa kita diterima, Ramadan kita makbul di sisi Allah, Ramadan kita adalah hayyun fi qulubina. Ramadan tu hidup dalam jiwa dan hati dan perasaan kita bila? Saya tuan-tuan, KPI dia apa dia? Semua ni termasuk 3 orang ada di atas ni, ada di sini, hak tengok live semua ni lelaki. Ketika azan subuh 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh 1 Syawal, 2 tapak kaki kita mesti ada dekat surau dan masjid. Itu KPI kita. Itu target kita. 30 hari Tuhan layak hang dengan sok hang bangun. Lambat seminit pun hang mesti bangun juga. Makan nasi sumbat ayam, sumbat tak apa, janji kenyang aja. Tapi pada hari 1 Syawal, ketika tu tak ada makanan 30 hari, Allah tak buat sahur kat kita. Allah nak tengok kita. Hang nak bangkit tak semayang? Sekarang selama ni hang berlakon dia. Setan pun digelak tengok kita. Bukan main ke hang 10 malam tak. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa hamba-Mu ya Allah. Setan malam tu dia tengok kita semayang, kita tidur tak semayang subuh, bangkit 7.30, dia minum kopi tepi kita, dia kata macam ni ranjau, menangis gila-gila, konon bertobat lah apa semua. Pagi subuh, pagi raya tidur. Aku keluar tak dan berapa jam. Azan maghrib aku keluar pukul 7.30, aku keluar 7.30 sampai 1.30, 6 jam. Lebih kurang tak sampai 12 jam, 11 jam lebih aku keluar. Hang dah tinggal dah 30 hari hang berlakon depan orang semayang macam bertakwa sangat. Hari ni hang kena ranjau. Aku tak buat apa tau. Aku minum kopi, aku tak jalan kerja. Padahal aku relax selama sebulan, memang aku ada energi yang sangat banyak. Aku wisya pun hang teruk lah, goyang. Tak main semayang. Saya abang tuan-tuan, Ramadan tak start lagi, kita target di hujung Ramadan. Jadi persiapan yang kita kena buat itu adalah kita akan bincanglah dalam 1-2 round ni beberapa benda penting. Yang penting jangan kita dimalukan oleh syaitan. Kalau kita dengar suara dia malu tuan-tuan, dia hina kita lebih kurang betul ya. Kita tak mau. Biar kita hina dia kalau selari dengan syaitan itu, mesti kita anggap dia sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Syaitan tu musuh hampa, hampa ambillah dia sebagai musuh hampa. Jadi itu sebagai mukaddimah kita pada malam ni, dan saya serahkan balik kepada Al-Fadil moderator kita insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala penjelasan dan kupasan yang sangat baik daripada Al-Fadhil Ustaz Syafi berkenaan dengan keistimewaan bulan Ramadan sehingga patut kita sayangi. Apa yang boleh saya ambil ataupun simpulkan, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka kepada kita pintu syurga Allah taala seluas-luasnya. Dan disitulah peluang kepada kita untuk memperoleh segala amal, menjadikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala mengampunkan akan segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan natijahnya setelah mana Allah taala tarbiyahkan kita ataupun mengadakan kita pada 30 hari bulan Ramadan, menjadikan kita lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelum insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan kepada soalan yang pertama juga kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Al-Fadhil Ustaz Yusuf Yaakob, berkenaan dengan kita lihat di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala sebut
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana telah difardukan berpuasa ke atas umat-umat yang terdahulu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi daripada firman Allah Subhanahu wa taala sebentar tadi jelas bahawa puasa ataupun ibadah puasa ini bukan sahaja pada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat-umat yang terdahulu juga diwajibkan ataupun difardukan oleh Allah taala untuk berpuasa. Jadi puasa antara ibadah yang lama. Sebagaimana solat juga ibadah yang lama. Seperti mana zakat juga ibadah yang lama. Jadi kita sedia maklum bahawa pensyariatan berpuasa bagi umat Islam adalah pada tahun kedua hijrah, pada bulan Sya'ban tahun kedua hijrah. Maka ketika itulah Allah Ta'ala memfardukan ke atas umat Islam untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Sibuk Nabi tuan-tuan. Bulan ataupun tahun yang kedua berlakunya pensyariatan puasa. Tahun kedua hijrah berlakunya pensyariatan berzakat. Tahun kedua berlakunya perang Badar. Tuan-tuan tengok bagaimana baginda Nabi membahagikan masa. Satu orang manusia yang paling hebat dalam time management, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sedia maklum bahawa puasa berlaku pada syariat yang terdahulu, kita nak tanya ustaz, apa hikmah di sebalik Allah Taala fardukan ke atas kita ini berpuasa? Apa kelebihannya? Apa hikmahnya? Jadi insya-Allah ustaz 10 minit untuk kongsikan kepada saya dan kita semua. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada adinda saya Fadil Syahril selaku moderator pada malam ini. Rakan pendiri saya, sahabat saya Fadil Syafi'i Surgani, hafizahullah, moga-moga Allah berikan kepadanya pemeliharaan dunia dan akhirat. Allah kekalkan ilmu dan menambahkan lagi ilmu beliau untuk dikongsikan kepada masyarakat. Allah berikan kepada beliau kekuatan kesihatan untuk meneruskan perjuangan agama khususnya di bumi Pulau Pinang ini. Dan Allah Ta'ala dah bawa ada tuan-tuan untuk bertemu dengan tuan-tuan dan berkhidmat untuk barat daya ni. Dari timur laut kita bawa damai ke barat daya. Hari ni dia berkhidmat di belah barat daya. Kita tengoklah nanti apakah fenomena baru akan muncul di barat daya ni tuan-tuan. Ini rezeki tuan-tuan. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, terima kasih kepada pengurusi masjid, timbalan pengurusi, ajudan kuasa, para pegawai masjid, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah malam ni saya tengok luar biasa keadaan kita dalam menyambut Ramadan. Kehangatan makin dirasai. Kita mula rasa bahang-bahang Ramadan. Kita mula rasa kebangkitan orang-orang masing-masing menyedari akan datangnya, hadirnya satu bulan yang dipanggil Sayyidul Syuhur, penghulu bagi segala bulan. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, berkaitan dengan pensyariatan, sesuatu yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita mesti ada hikmah. Dia mesti ada rentetan daripada apa yang berlaku, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha mengatur ke semua urusan manusia. Mula daripada alam roh sampailah hari kita mati, sampailah kita dibangkitkan semula, sampai di depan Allah Ta'ala nak menjawab segala persoalan, sampai ke syurga ataupun neraka, semuanya Allah Ta'ala atur. Itu merupakan satu pengurusan pentadbiran yang Allah Ta'ala atur without fail, tanpa gagal dan tidak pernah ada cacat celahnya. Maka begitu juga tuan-tuan, apabila disyariatkan kepada kita puasa, sejak daripada mula-mula pensyariatan sampailah
hari kiamat kelak puasa ini akan terus disyariatkan. Tuan-tuan, kita tengok macam mana Allah Ta'ala atok kepada kita noh. Kena tuan-tuan, malam ni kita nilai tengok bagaimana atur ataupun pengaturan pentadbiran pengurusan yang Allah Ta'ala atok kepada hamba Allah, terutamanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kerana umat Nabi Muhammad ni ada something special. Siapa yang dijadikan Allah, dia ni adalah umat Nabi Muhammad, dia ni macam seolah-olah dicop, satu cop yang dia ni dapat keistimewaan. Kalau orang lain dapat duduk di bangku-bangku biasa dalam stadium, dia duduk dalam bangku grandstand, ada bumbung, dia duduk elok-elok, main hujan pun tak geram. Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita satu offer kepada umat Nabi Muhammad ni. Offer yang saya nak minta tuan-tuan malam ni, jadi penilai yang mampu nilai antara permata dan kaca. Untuk mengetahui syariat ini, tuan-tuan kita jadi orang yang pandai menilai. Jangan nilai hanya semata-mata al-fulusu ila manfus. Kita pandai nilai duit ya, tapi nilai yang Allah Ta'ala bagi kat kita, kita jarang-jarang, kadang-kadang baru nak nampak. Di malam ni saya nak abang tuan-tuan, umat Nabi Muhammad dapat something special yang tak ada pada umat yang lain. Tuan-tuan, kita dibekalkan Allah tempoh masa 1 hari 24 jam. Saya pernah bentang kat tuan-tuan masa tengah kuliah hari itu. Allah Ta'ala bagi kat kita tempoh masa 24 jam 1 hari. Dia bagi 24 jam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dulu pun 24 jam, lah ni pun 24 jam. Sehari 24 jam tuan-tuan. Berapakah masa yang Allah Ta'ala bagi kat kita suruh kita menghadap dalam 1 hari tempoh 24 jam. Allah suruh menghadap dengan dia 1 hari, formula dia ialah 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Dan dirangkumkan ke 5 waktu ini jadi 17 rakaat. 17 rakaat kali dengan 2 minit 1 rakaat. 2 minit cukup lah. 2 minit kita punya standard kita ni Al-Fatihah inna a'tayna, Al-Fatihah li ila fi Quraisy. Saya tak tahulah kok orang matang dan malu. Al-Fatihah Al-Baqarah. Kita tahu tengok muka-muka ahli syurga. Semua muka-muka ahli syurga tuan. Kamu haji belakang kakak-kakak kita Al-Fatihah An-Nisa. Kau gitu. Tak ada ustaz, kami sikit ya ustaz, kami tak macam tu lah. Kami Al-Fatihah, kami ambil sikit ya ustaz. Kami ambil ke belakang sikit ya. Al-Mulk. Untuk rakaat pertama, rakaat kedua, semua surah-surah nalar panjang-panjang. Kau gitu. Tuan-tuan, saya ambil 2 minit cukup satu malam, satu rakaat. 2 minit kali dengan 34, kali dengan 17 rakaat kali dengan 2 minit, dia akan dapat 34 minit. Tanpa kita sedar tuan-tuan, 24 jam 1 hari, Allah Ta'ala bagi kat kita suruh menghadap dengan dia. Yang wajib dia menghadap 34 minit dah. 34 minit per dengan 24 jam. 1 kali semayang 27 kali ganda pahala. 27 pahala dia bagi. Tu pun sebab semayang di masjid. Semayang di rumah seorang-seorang belum tentu lagi. Kalau kedekut kaki nak berjalan main masjid, tuan-tuan, kalau kedekut minyak motor nak main masjid, tu tak tahu lagi. 27 rakaat, 27 pahala dia bagi kat kita tuan-tuan untuk 34 minit. 34 minit tuan-tuan tahu. 1 hari tau, bukan 34 minit sekali semayang. 34 minit 1 hari semayang. 34 minit kali tengok dengan sebulan. Kali dengan sebulan, tuan-tuan akan dapat 1020 minit. Kita convert kepada hari, kita convert 1020 kali dengan 12, nak cukupkan setahun. Kita akan dapat 12,240 minit. Bersamaan
kita convert kepada hari, tuan-tuan akan dapat lebih kurang 7 hari 0.9 jam. Maknanya you hidup 1 tahun mamu, ini 1 tahun hidup, itu Tuhan bagi 7 hari yang suruh sembahyang, 7 hari yang suruh menghadap dengan dia. Tuan-tuan, seminggu dia minta, setahun dia bagi. Sedang atau tak sedang? Kau apa sedang? Tuan-tuan, adakah Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa manusia dalam kerugian? Rugi tak tuan-tuan? Jika apa nak dijawab depan Allah, baki dari 1 hari 24 jam, kita dapat 34 minit, baki lagi 23 jam 26 minit, apa nak jawab dengan Allah? Apa kita buat? Tuan-tuan, itu je tempoh masa yang kita ada. Tak apa, kita up sikit lah. Kita pi tempoh 50 tahun, kita ambil tempoh masa 60 tahun hidup. 60 tahun sebab ambil apa? Hari panskat terakhir, Pak bagi 60 tahun. Ustaz, saya pencen baru boleh main. Yang ni ayat common, ayat biasa. Nak main biasa tak boleh Ustaz, kerja. Saya kerja Ustaz, pagi, petang, siang, malam. Siang saya pergi kerja biasa, malam saya buat kerja lain, tengah malam lagi kerja lain pula. Macam-macam kerja buat. Azan mamu dah mana? Azan kadang-kadang ada lah kursi, kadang ada kursi, kadang-kadang tak ada langsung. Pencen baru boleh main, tak apa. Mamu pencen berapa? 60. Panckat last sekali. Tak apa mamu. 60 tahun. Lama mana boleh buat? Boleh buat pahala. Lama mana boleh main duduk kat masjid? Tak tahulah Ustaz. Kalau ikut keturunan mamu, agak-agak dalam 60, kalau yang mana hidup lama ni pun lebih kurang 70 tahun lah, lebih kurang. Tuan-tuan, umur orang Malaysia ada 2. Satu dia panggil sinetarian, 2 dia panggil super sinetarian. Orang perempuan umur dia paling panjang boleh pergi 77 tahun purata. Laki-laki orang jantan 67 tahun. Dengar punya laki tak sempoi, anak jantan baru dengar nampak steady. 67 tahun. Perempuan hidup lagi lama daripada laki-laki. Sebab orang laki-laki macam-macam benda dia pun dalam mulut dia. Tuan-tuan, hidup sampailah umur 60 tahun, tolak 10, sebab 10 tahun kita ambil akil balik. 50 tahun hidup, 50 tahun kali dengan tadi tuan-tuan, kita akan dapat tuan-tuan 369 hari 4 jam sahaja kita semayang dalam tempoh 50 tahun hidup untuk beribadat. Tu pun semayang yang dikira daripada mana? Semayang yang dikira daripada start akil balik, dia memang tak pernah tinggal semayang. Ada dalam masjid ni kan? Ada. Jangan kata tuan-tuan duduk depan ni pun tentu yang masa akil balik tak nak tinggal semayang satu pun. Ada. Kalau start akil balik tu terus main dah, main masjid dah ke masjid. Tuan-tuan, tu dia panggil surga awal. Sebab dia memang orang hebat. Kita banyak hutang dengan Allah Ta'ala. Kita banyak berhutang dengan Tuhan, tuan-tuan. Maka tiba-tiba bagi umat Nabi Muhammad SAW, dengan tempoh masa 50 tahun hang boleh hidup, dia bagi kita 369.4 jam saja untuk kita ibadat dengan dia. Tu pun dia nak kata apa? Hang buat lagu tu, hang dapat syurga. Hang penuhi yang tu, baki lagi lebih kurang 49 tahun yang tak tahu nak buat apa ni. Tu pun dia tak tanya apa hari-hari. Dia tengok yang ni dulu. Tuan-tuan, tak cukup yang tu, dia bagi rehat dekat 49 tahun. Kita cinggir merata tuan-tuan, cuti merata, buat benda macam-macam. Hak pelik buat, hak tak pelik buat, benda baik buat, benda jahat buat, semua kita buat. Tiba-tiba setiap tahun umat Nabi Muhammad kita dapat special punya benda, special offer. Setiap tahun dia bagi kita satu benda, nama dia Ramadan. Bukan bagi sehari, bukan bagi sejam, dia bagi sebulan Ramadan. Sebulan tau.
Maknanya tiap-tiap hari sepanjang waktu tu, bukan kata Ramadan itu tadi pagi hang sok, lagi hang buka puasa Ramadan habis. Tu lagi sok balik, buka puasa balik baru Ramadan mula. Tak. Sepanjang masa tu hang buat apa pun pada masa tu, wa ana ajzibi, aku nak bagi kat dia bukan 27, bukan 270, bukan 2700, aku nak bagi kat dia. Hang jangan tanya. Tuan-tuan, kita manusia ada kota. Contohlah, tuan-tuan nak bagi buat program, tuan-tuan nak buat nasi, nak bagi ration orang makan. Kami tuan-tuan buat nasi lantalam, panggil orang main makan, buat lantalam, buat 250 bagi orang makan. Tuan-tuan, kota takat tu ya 250, orang main serbu tindan tuan-tuan, 400 orang. Cukup tak? Tak cukup. Sebab apa? Kota kita takat tu ya. Sebab kita tuan-tuan bukannya Al-Ghani, kita bukan maha kaya. Allah Ta'ala ni dia Al-Ghani, dia maha kaya. Dia boleh bagi tanpa tanya, tanpa kota, tanpa had peruntukan. Kita kalau peruntukan tak cukup, kita pergi tanya, peruntukan banyak ni ya? YB kata banyak ni ya, tahun ni kita tak ada banyak ni ya ada. Tak apa, pakai yang mana ada dulu. Tahun depan kita kira lain, buat peruntukan lain. Tuan-tuan, peruntukan kita kira lain. Sebab apa? Sebab manusia bukan Al-Ghani, manusia bukan maha kaya. Dia takat itu je. Tuan-tuan nak pergi hinggut semua, ada tak boleh sebab dia banyak tu lah. Tapi Allah maha kaya, wa ana ajzibi, aku nak bagi kat dia. Tuan-tuan, 30 hari dia layung kat kita, suruh bagi. Nak bagi apa kat dia? Tuan-tuan, Allah bagi kat kita tuan-tuan sesuatu yang tak ternilai dengan mata fikiran. Tak ternilai dengan mata fikiran dan tuan-tuan tak pernah bayang. Sebab itu tuan-tuan, bila pensyariatan itu berlaku, nak menjadikan seluruh umat Nabi Muhammad ini berpeluang untuk meraih sesuatu yang bernilai, yang sangat-sangat bernilai, untuk dia bawa depan Allah Ta'ala, nak menampung kembali apa jua perkara yang telah pun terlompong dan terlubang mungkin dalam hidup seorang Muslim sebagai umat Nabi Muhammad. Allah bagi kat dia Ramadan 30 hari. Tak cukup, dia tambah satu lagi, 10 malam terakhir, dan layuk pula lagi hang cari 10 malam terakhir. 10 malam terakhir, kerana di situ ada satu malam dipanggil sebagai khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Hang cari 1000 bulan ni macam mana? Hang ibadat lebih baik, lebih banyak pada penghujung pada waktu 10 malam terakhir. Aku sediakan satu malam, hang buat pada malam itu bersamaan dengan khairun, lebih baik daripada 84 tahun lebih kurang. Bukan 84 tahun, tapi lebih baik. Maksudnya apa? Minimum 84 tahun dan maksimum berapa? Wa ana ajzibi, aku nak bagi kat dia, tapi minimum aku akan bagi kat dia 84. Tuan-tuan, tak rasa betul lagi ke umat Nabi Muhammad? Zaman tadi yang pandai nilai mana permata, mana kaca, dia tahu ini adalah merupakan satu tawaran hebat. Tuan-tuan, ingat tak dulu satu masa hari itu, baru-baru ni saja, tawaran kepada orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang ditawarkan di padang kota tuan-tuan, anak orang Islam kita, Bumi Putra, rakyat Pulau Pinang, dia buat tawaran ni dekat padang kota. Dia bagi beli baju, baju satu dapat satu, beli dua dapat berapa, beli 5 dapat semua. Kau macam mana? Tak ingat dah, dia bagi tawaran tuan-tuan. Orang beratok panjang. Sebab apa? Orang offer 28, dia offer 28 biji kenderaan untuk jadikan laki draw. Offer gila memang. Kita bangga anak Pulau Pinang tuan-tuan. Kita bangga ni anak orang Islam boleh berjaya macam tu, menjadikan Pulau Pinang satu kebanggaan untuk anak orang Pulau Pinang. Tuan-tuan, dia beratok punya panjang tuan-tuan, dalam panas orang boleh beratok. Pasal apa? Offer. Beli satu dapat dua, kawan.
Beli 2 dapat 3. Beli 3 dapat 4. Beli 4 dia bagi semua. Pandai-pandai dia bagi balik. Tahu kan? Betul kan? Kira orang boleh beratok punya panjang dalam panas. Waktu video dibuat, dalam panas tak apa. Tak ada apa lain kira. Kami anak hantu. Kami anak hantu Penang. Tak pakai berhenti. Kami boleh beratok. Pasal apa? Offer punya pasal. Anak hantu pun anak hantu lah. Beratok bagi panjang. Biar gelap muka pun tak apa. Asalkan aku dapat benda yang hak offer ni. Siang dah pergi dah. Malam pula pergi nak tunggu lucky draw. Tuan-tuan, Padang Kota penuh. Tutup Padang Kota. Malam New Year tu pun tak macam tu. Ramai orang pergi tuan-tuan. Seronok tengok sebab anak orang Islam kita. Sebab apa? Ramai pada malam tu. Offer punya pasal. Pasal offer. Macam saya Syafiq sebut tadi ya. Offer lah tu. Offer hari pertama dia masuk penuh. Pasal apa dia tahu offer tu boleh makan dekat 3 hari je Ustaz. Offer dekat 3 hari. Sebab lepas 3 hari dia buat lucky draw. Untuk Ramadan lucky draw bila 10 malam terakhir. Tu lucky draw. Tapi ramai dah orang ambil. Orang tak sabar tunggu. Maka tuan-tuan, pensyariatan itu ialah untuk apa? Untuk menampung kembali kepada umat Nabi Muhammad yang sentiasa alpa dan lupa, yang sentiasa melakukan kesilapan. Dia bagi 10 malam terakhir. Dalam itu ada ghufira lahum, ada pengampunan kepada mereka, wa afa anhum, ada kasihan belah kepada mereka. Ada satu lagi dipanggil apa? Dipanggil sebagai tuan-tuan, wa nadhara ilaihim. Allah nak pandang kita dengan pandangan kehambaan. Allah suka kat kita tuan-tuan pada malam itu. Wallahu a'lam. Maka pensyariatan ini tuan-tuan dapatlah sesuatu untuk tuan-tuan diberi offer oleh Allah. Siapa cerdik akan dapatlah. Siapa tak cerdik tuan-tuan, dia akan rugi selama-lamanya. Wallahu a'lam. Cukup untuk kadar round yang pertama. Asal lebih apa? Lebih sikit. Nak bagi lebih lagi. Wallahu a'lam. Jazakallah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yusuf atas penerangan sebentar tadi. Alhamdulillah dapat jelas kepada kita bahawa umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kelebihan. Bukan sekadar Allah Taala berikan pensyariatan berpuasa, bahkan Allah Taala berikan rahmat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan umatnya. Ganjaran yang paling besar, ajrun kabir, adalah ganjaran daripada Allah kepada kita adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah tuan-tuan, kita akan ke round yang kedua. Tuan-tuan pilih juga. Steady lagi tuan-tuan. Okeylah, kita nak masuk Ramadan kena lagi steady tuan-tuan. Jadi insya-Allah tengok tuan-tuan masih lagi bersemangat. Kita pergi kepada soalan yang kedua kepada ahli panel kita yang pertama. Jadi soalannya Ustaz, bila sebut kata bulan Ramadan, kita diwajibkan berpuasa pada siang hari. Bila sebut Ramadan, masyarakat Islam kita pun dah faham dah, masuk Ramadan aku kena puasa. Masuk Ramadan aku kena puasa. Apakah lagi amalan-amalan yang boleh kita buat selain daripada amalan berpuasa pada siang hari? Fadhil tafadhal masyhur. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah. Bulan puasa ni dia merangkumi beberapa benda lah. Jadi Ramadan ni kita tidak berkata dia semata-mata berpuasa. Dia ada satu lagi nama dia adalah Al-Quran, dan satu lagi nama dia adalah Qiyam. 2 Q lah. Satu di waktu malam dia Qiyamul Lail. Kalau waktu pagi namanya adalah Al-Quran. Ada di kalangan masyarakat kita yang bagus, lepas daripada tak semayang tarawih semua 20 dah habis dah, tadarus pulak lagi. Banyak tempat saya tengok kadang-kadang ada grup bercampur dengan budak-budak muslimin semua. Tapi ke apa 12.30 kat 1 bawa balik gitu. Semangat Ramadan kita ni. Tapi untuk tadarus ni tuan-tuan, kita jangan halang. Kalau orang tak pandai nak baca tu, dia nak join kita, kita jangan halang dia. Dia duduk tak apa,
Kerana mendengar bacaan Quran tu sangat baik dan bagus. Kalau dia nak baca, dia tak lancar, boleh bacalah 1 ayat, 2 ayat, kita raikan dia. Jangan kita pangkah dia awal. Kita buat satu grup WhatsApp, dia nak masuk, dia tak online kan. Dia masuk, kita kick dia. Dia masuk, kita kick dia. Dia PM kita, awak kick aku, dia tak hantar yang baca. Baca 4 pagi baru kali balik. Kawan tu semangat nak baca Quran, hang pangkah dia. Dah hang pun agak-agak lah, dah hantar lancar, nak pulun baca sampai satu muka surat. Kawan tu sampai tertidur, kawan sebelah. Tidur bangkit 4 kali mimpi, ngeri, nightmare lah, tak habis-habis. Agak-agak kita tengok kemampuan kita. Bacalah sikit separuh ayat, kita raikan dia. Dan kita kata insya-Allah boleh, kini okey, tak apa. Ada meja pembetulan, kita betul lah. Kita pun beranak-beranak bukan bagus, kita pun tak pandai lah. Kita pun bukan baiknya orang. Cuma kat tangan hari ni siapa tak pernah buat dosa apa, daripada pagi sampai malam lah. Apa dosa pun dia tak buat, dia paling bagus sekali hari ni. Cuba angkat tangan, kita nak bawa penampak seorang sekali. Saya pun tak berani angkat tuan-tuan, sebab saya tahu pun tuan-tuan akan nampak saya pula. Sebab semua kita geng kaki dosa. Siapa masa dia beranak pakai jubah? Ada? Beranak-beranak ni Ya Hana Rida, doktor di arwah tu, nurse meninggal dunia. Beranak-beranak ada janggut? Tak ada. Semua beranak, saya tuan-tuan beranak bogel. Lepas tu baru pelan-pelan jadi bagus. Yang kutuk orang nak join kita, encourage, tasjih, bagi semangat pada dia. Dan kita sendiri boleh mulakan dah pembacaan Quran. Saya tengok mana-mana manusia, ni bukan hadis tau, ni saya saja riwayat aku tu. Mana-mana manusia yang mula membaca surah Al-Baqarah pada 1 Ramadan, dan dia akan berhenti di Ali Imran di malam 30 Ramadan, dia tak akan habis kan? Macam tu dia mampu itu bacaan dia. Malam pertama tu gila baca, sampai isteri dia panggil, abang main ni ayat ni, tak ada baca Quran lah. Malam tu ya, malam esok semua habis ya. Samarinda pukul 10. Hari pukul 11 ada drama sangat, pukul 12 ada slot Thailand nak ulang balik, gamak macam tu lah, habis masa tu. Jadi saya cadang apa dekat tuan-tuan, psikologinya sekarang tuan-tuan mula baca. Jadi kita melangkah ke Ramadan, paling kurang kita ada 5 juzuk kat tangan. Masuk Ramadan, kita mula baca surah Al-An'am, surah Al-Ma'idah, juzuk 6, juzuk 7, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Dia duduk main surah macam tu, dia punya semangat dia tu kita rasa, aku dah juzuk 6 dah, juzuk 7 dah, juzuk 8 dah, juzuk 9 dah. Kita kemungkinan besar akan mula untuk khatamkan Quran kita tu pada bila? Pada malam sebelum 30 tu kita dah habis, 25 kita dah habis dah. Kita ingat aku ada 5 juzuk tak baca, kita boleh ulang balik baca. Kebiasaannya kalau kita start lambat, saya dah tengok nama dia bungkui kat tepi, wabillahi taufiq wal hidayah. Dan satu lagi saya nak pesan, boleh tak kita jangan buat benda ni? Jangan buat apa? Yang muslimat selalu buat, jangan buat khatam Quran pada hari 17 Ramadan. Hari nuzul Quran, jangan buat khatam secara rasmi macam tu. Dalam 100 orang khatam, ada 5 orang yang akan semangat baca balik. 95 orang ni kita dah khatam lah, jadi ya kira kemas lah tu, dia habis macam tu, masa dia fokus ke raya gitu. Lambat sikit buat khatam tak apa, tak mesti 17. Bukan haram, saya tak mau menjatuhkan semangat kawan-kawan yang ada lain. Mereka kata dah khatam, tak payah buat dah. Sama macam malam 27 lah. Kalau boleh kenduri malam 27, jangan buat malam 27, buat hari lain. Sebab malam 27 ni adalah malam yang sangat di-highlight oleh para alim ulama. Pengalaman peribadi mereka dengan qiyam 10 malam terakhir ni untuk dapat Al-Qadar dan sebagainya. Malam tu kita tabur gila-gila punya tabur. Buka puasa tabur, lepas tarawih tabur, moreh tak habis pula lagi. Macam kingkong kita makan. Lepas tu macam mana nak bangun qiyam lain? Dia syarat bangun qiyam 3 je. 1, tidur awal. Han nak qiyam mulai 4.30, han tidur 3.45. Jawapannya 8.45 han bangun. Tu lah. Tidur mesti awal. Nombor 2, jangan makan berat malam. Kalau nak bangun qiyam, makan awal.
Malam makan sikit-sikit lah, manja-manja aku tu lah. Kalau kita ada qiyam mulai malam tu nak bangkit, kalau kita 12.30 beratok si kanak kampung Melayu, wabillahi taufik pula lah jawab dia. Tak ustaz, saya insyaAllah kampung Melayu ke Sulaiman ke saya boleh bangkit. Okey, tak ada masalah. Tapi kebiasaannya memang jarang lah. Bagi kita ada kena perut jadi kenyang. Bangkit sekali nak lepas sahur sekali makan. Mesti kena kampung Melayu boleh. Sikit nak kampung Melayu time tu dia buka. Dia tak buka pagi, dia buka malam. Promosi pula. Nasihat 25%. Saya nak abang kata kedai tu ada je bila boleh makan. Bila kita makan awal takut dia menghalang qiyam kita waktu malam. Ubah sikit. Saya tak pandai baca Quran ustaz. Ramai juga tau. Dia selalu main semayang, main kuliah, muka macam bertakwa baik tapi dia tak tahu baca Quran. Banyak ada dalam masyarakat dia tau. Baca Quran dia tak tahu. Dia baca Rumi. Wa innal ladzi, kan dia tulis wa WAINNALI Z, wa innal ladzi, dia baca macam tu je. Boleh, tapi berkekalan tidak mahir membaca Quran tu satu kesalahan. Cari lah, pandai-pandai cari. Tak ada ustaz, Ramadan dah. Tak apa, Ramadan jalan dulu. Nanti lepas Ramadan ingat di hati, insyaAllah aku nak cari satu guru nak belajar. Jangan malu lah. Umur 30, 40, 50 syaitan dia rajar kita. Dia kata tak payahlah pergi ngaji dengan budak-budak semua. Nanti takkan nak duduk tepi budak-budak jata. Nanti malu lah. Ada yang ada standard ke? Syaitan rajar kita. Satu hari umur kita 70, suami dah meninggal, anak-anak semua dah kahwin dah, duduk sorang-sorang kat rumah, tak tahu baca Quran. Syaitan tigrak duduk belakang TV, syaitan tigrak kat kita. Dulu hang kata hang malu kan? Kan nak malu kat siapa? Tak tahu baca Quran? Drama, gambar yang kaya dia tu, yang nikah dua dia tu, yang cerai pula nikah pula lagi dia tu. Hak kita bayar karin, sembahyang lambat, semua hak tak elok pun buh kepala kita. Sebab syaitan raja kita. Jangan malu, carilah orang. Saya tak tahu nak cari mana orang baca Quran. Alah, hang pandai cari makan kedara, pandai cari. Dia tu review makanan tak ada 4 saat sampai. Review sampai. Banyak ada tempat-tempat orang baca Quran. Kawasan kita pun ada. Pergi cari baca Quran. Semua benda mudah-mudah betul ya. Kalau dah tahu tak pandai sangat tak apa, saya diskaun lagi pada dia. Kalau hang tak ada, di Pulau Pinang ni tuan-tuan ada 2 lokasi masjid setahu saya tahun lepas yang dia khatam 30 juzuk. Satu Masjid Bukhari dekat Persiaran Kapasing belakang sana tu, dekat McD situ kan, ada masjid tu dia khatam 30 juzuk. Masjid kedua Markas Masjid Bengali, Markas Jemaah Dakwah dan Tabligh tu 30 juzuk. Saya rasa lebih daripada 40 tahun masjid itu mengamalkan khatam 30 juzuk. Puluhan tahun dah, sejak daripada tahfiz sebalik pulau tu, budak-budak dia first batch khatam, dia duk panggil budak-budak tu. Sehari sejuzuk setengah. Hang tak baca tapi hang boleh dengar orang baca Quran. Pahala banyak. Banyak sangat pahala. Kita dengar orang baca Quran satu malam baca sejuzuk setengah, sejuzuk suku, sejuzuk setengah. Sebab dia nak khatam malam 27. Lepas malam 27 tu, dia baca ringan-ringan, pendek-pendek, surah lazim macam tu je. Sekali-sekala 1-2 hari singgah. Bawa anak-anak kita kecil-kecil tu pergi semayang kat situ. Balik sekolah, balik kerja, balik semayang, kata kat dia, Aiman dengar tak imam tadi tu baca? Dengar mama kan? Duk matang mama. Ingat duk London. Tak apalah, mama pun mama lah. Dia sama mamak sudah. Mamak lelaki. Mama tu kata dekat Aiman tu, mama kalau suka sangat kalau Aiman yang jadi imam. Seronok mama duduk belakang. Panjang pun tak apa. Anak tadi rasa macam, ya Allah, seronok mak aku, seronok. Bawa anak-anak pergi terawih sini, sana-sana. Bagi dia semangat sikit. Bagi kita dengar Quran malam. Mendengar Quran bagus daripada baca. Kalau boleh radio kan, kita selalu di tempat kerja dengar radio kan, kita tukar sikit lah kita punya vibe yang positif sikit pada dia. Dengar Quran. Kalau macam radio kita duk dengar kan, kita tukar bagi dengar Quran lah. Cari, tak tahulah player dalam kereta tuan-tuan, Android ke apa ke, Bluetooth ke apa ke, buka YouTube sini boleh play dekat situ.
Kadang pakai MP3 lah, dulu kalau sikit pakai MP3, suruh anak-anak download 30 juzuk, bolang tu pakai dengar tu. Dalam Telegram pun ada macam-macam lah ni tuan-tuan lah. Boleh dengar Quran saja betul ya. Bagi dia dengar. Paling tak ada 30 juzuk sebulan ni kita dengar jam pun tak apa. Dia ulang-ulang Quran dekat kita tu. Syaitan tak ada lah, kena ikat lah. Maka inilah masa kita nak tunjuk semangat kita yang besar untuk buat ibadat. Dua benda, satu Quran, satu lagi yang kita boleh memperbanyakkan adalah memperbanyakkan sedekah kita dalam bulan Ramadan. Duit ni kalau boleh, kalau keluar je list 30 hari orang buat buka puasa, tuan-tuan tolong berebut ambil. Kalau waktu sekarang ni tak boleh ada kosong lah. Kalau ada, what a shame lah, sangat memalukan. Tak boleh ada kosong. Hari keluar je kita mau berebut terus. Mahal Ustaz, masjid kami ramai orang buka. Mahal tak apa, pun dalam grup family. Woi, jom kita buat collection sikit. Kita buat hang RM40, hang RM30, hang RM20, collection. Buat nama keluarga arwah Haji Amin bubuh situ. Berapa ringgit? RM700 kami buat family. Hadiah orang buka puasa semua niat untuk arwah mak kita, arwah bapa kita. Oh, pandai yang tu adik-beradik dengan 5 bintang otak cemerlang dalam dunia. Tak ada lagi dah, duit tak cukup Ustaz. Nak collection pun tak cukup. Secara runcit mai tanya kat masjid surau ada kodil mau tak, sasi ke, sangkui ke, ayak gula, baca siap-siap pun tak apa. Baca ayak gula, tanya dulu, mau tak saya baca ayak gula? Tak boleh. Mau tak saya sponsor ais ketui? Alah, ais ketui kata orang mana pun. Mineral water. Ustaz, masjid kami duit banyak, BP kat masjid, kita tak payah ambil tahu, kita nak pahala. Mineral bagilah satu botol, bukan mahal pun. Delta ni saya rasa dalam RM78 sebetulnya ada 24 botol es kotak. Beli 4 kotak letak situ, baru mampu RM40. Orang buka puasa, orang imam tarawih, orang Bilal. Oi, pandai. Tu nama dia bijak sana. Cari pahala. Bulan Ramadan, bulan berhabis duit kat masjid surau. Main secara runcit, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak bawa main duit. Semayang bagi lempak duit, semayang lempak duit. Tentu ingat di hati apa-apa masalah. Ada masalah suami Ustaz, suami saya tak tahulah, sejak 2 menjak ni pegang 2 telefon. Saya nak pegang dia tak berani, cepat dia ambil. Saya nak ambil ayam saya, telefon kat situ, tertenan dia pegang telefon dia. Sasat tukar password. Lagi saya tidur 2-3 pagi, ada telefon dia merangkak pergi jawab telefon kat tepi tandai gitu. Saya pelik lah dia ni, saya tak tahu ada apa. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, jangan risau. Derma, ya Allah, suami aku ni tak tahulah sebab apa bagi dia jadi elok balik. Dengan bersedekah ni kau ubahlah hidup kami, kasih sayang balik. Entah betul. Ya Allah, isteri saya ni tak tahulah di tempat kerja dia duduk kawan dengan lelaki mana, kau tak tahulah WhatsApp lah apa duk gelak main tepuk tampak semua ni. Ya Allah, bagi isteriku kembali ke pangkal jalan. Ya Allah, bagi anak aku tak seronok tengok benda-benda yang tak elok. Ya Allah, bagi anak aku seronok buat benda yang baik. Ya Allah, bisnes aku kena ranjau dengan kawan aku. Ya Allah, ya Allah, aku kena scam dengan member aku. Ya Allah, ya Allah, duit aku ada masalah apa? Cakap ke Allah, perantaraan sedekah. Allah kamu doain. Balik rumah, bincang dengan isteri. Bincang apa? Bulan puasa ni kita nak perhabis berapa untuk derma? Macam tu bincang. Abang, 500. Hang ada duit? Ada. Abang ada duit? No. Kita join RM500, bulan puasa kita bagi habis. Abang, malam 20 dah habis dah RM500 kita ni. 10 malam tak akhir nak main. Kita luluskan lagi peruntukan kewangan kita, ekonomi rumah tangga. Lempak lagi 1,000. Tuan-tuan jangan risau, 1,500 yang kita bagi, Allah bagi balik kat kita. Mesti dapat balik kan. Sedekah ni dia fauran. Dia tuan-tuan tahu apa sedekah ni? Dia on the spot. Saya abang tuan-tuan sebelum saya nak bagi 9.15 saya bagi 3 minit lagi. Saya lepas botol ni jatuh lah. Jatuh. Kalau Ustaz Usuk lempak jatuh. Kalau moderator lempak jatuh. Kita cari orang yang suka isap dada, lempak jatuh. Kita cari orang tak Islam yang tak sembah Allah, dia sembah selain pada Allah, kita suruh dia balik, jatuh. Semua orang baik jahat, penyamun tarbus, bertakwa, ulama silam ke apa, mesti jatuh. Sebab apa? Sebab dia konsep dia adalah graviti. Graviti ni dia tak kira siapa, hang tolak dia jatuh. Sedekah dia macam tu.
Sedekah ni dia tak kira hang jahat, hang Islam, hang tak Islam, hang penyamun, hang tarbus apa. Hang yang jahat tu hang dengan Allah. Tapi pak derma Allah akan balaskan hang on the spot. Tuan tengok kadang-kadang orang putih tua dah, artis kan. Tak mati-mati 95 umur. Tahu dia suka buat apa? Dia suka ambil duit-duit dia suka bagi kat charity. Orang putih dia pada anjing yang macam patah kaki tepi jalan, kucing kemek telinga tak ada, jenis binatang-binatang susah tepi jalan dia ambil, dia letak satu tempat, dia pun suka bagi duit dia bang. Artis ni, artis orang putih, tengok masa dia main anugerah kan, tua tau, tu guna macam hebat tua tu, macam yang wire kat mulut semua, tapi hidup lagi. Allah panjang usia dia sebab apa? Sebab dia rajin dengar. Oh, kapiak bagi Allah lagi, tambah muka tuan-tuan hak bertakwa bagi ni. Memang Allah Ta'ala dibagi macam-macam ya. Jangan kira Jumaat nanti saya main khutbah satu. Saya dah khutbah Jumaat, tak ingat ada satu hari khutbah. Saya nak tengok kutipan. Kalau biasa seminggu 5,000, kutipan Ramadan dia mesti lebih. Ada satu masjid saya beri khutbah minggu terakhir Jumaat ada satu tahun tu. Biasanya kutipan dia 13-14 ribu. Minggu terakhir Ramadan memang saya pam betul-betul khutbah malam tu, hari tu 38,000 minggu tu sahaja. Bagus ya. Mereka kata kami dah derma, dah ustaz. Khutbah ustaz suruh derma, saya derma pula lagi sekali. Tadi masa main tadi dah lepak dah. Nampak berapa jam lagi nak ambil Ramadan ni, kami risau sangat ni. Kami derma. Oi, yang tu semua tuan-tuan yang risau. AJK takkan guna duit tuan-tuan benda tak elok semua. Mereka guna semua perhabis untuk buat buka puasa. Tuan-tuan main sini macam-macam. Tuan-tuan duduk sini, kita tahu AJK bukan kaki raja balai duit kita ni. Mereka akan buat sesuatu yang sangat baik untuk kita. Jadi saya harap dua benda itulah. Satu, Al-Quran kita kuasai bagi elok, tak baca kita dengar. Yang kedua adalah untuk Ramadan kita memperbanyakkan sedekah yang macam kalau bahasa sekasar saya mak, gila-gila main derma lah. Situ. Gila sampai derma pun tak apa. Itu je saya nak cakap dengan tuan-tuan. Saya serahkan balik kepada Al-Fadhil moderator. Baik, jazakallah Al-Fadhil Ustaz atas pencerahan sebentar tadi. Jadi jelaslah bahawa selain daripada kita berpuasa pada siang hari, ada 3 amalan yang boleh kita buat berdasarkan kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Yang pertama adalah Quran jangan kita tinggal. Yang kedua adalah Qiyamul Lail. Dan tuan-tuan, bila sebut kata Quran dan juga Qiyamul Lail, kita boleh fahami sebagaimana dalam surah Al-Muzammil. Allah Ta'ala berfirman, Qumil laila illa qalila. Dan dalam ayat yang lain, Warattilil Qur'ana tartila. Maka Allah Ta'ala terangkan kepada kita kefarduan akan solat bangun malam ataupun solat malam yang pernah difardukan kepada umat baginda Nabi SAW dalam tempoh 1 tahun sebelum pensyariatan 5 waktu dalam 1 hari. Pernah berlaku satu ketika Nabi dan umat Islam wajib untuk sembahyang malam selama satu tahun tempoh pensyariatan tersebut. Sehinggalah pada ayat yang ke-20 Allah Ta'ala memansuhkan kefarduan tersebut dalam surah Al-Muzammil. Dan Nabi ni tuan-tuan orang yang paling kuat sembahyang malam lah. Pernah Huzaifah menceritakan bahawa beliau sembahyang belakang Nabi. Nak cerita hebat tak hebat Nabi sembahyang ni tak ada siapa boleh selain lah tuan-tuan. Sembang lah. Huzaifah kata aku sembahyang belakang Nabi. Bila aku sembahyang belakang Nabi, 1 rakaat Nabi sembahyang, Nabi mulakan dengan membaca surah Al-Baqarah. Tak apa tuan-tuan, dengar. Maka habis saja surah Al-Baqarah pada rakaat pertama. Dia ingat Nabi nak rokok, kata Huzaifah. Rupanya Nabi sambung balik tuan-tuan surah Ali Imran. Baru 1 rakaat ni. Kemudian habis surah Ali Imran, kata Huzaifah, Nabi sambung pula surah An-Nisa, rakaat pertama tuan-tuan. Kalau kita belakang Nabi ni, subhanallah, subhanallah lah tuan-tuan. 662 ayat, 1 rakaat tu Nabi tuan-tuan. Orang yang maksum sembahyang malam. Allah Akbar. Jom kita dengan Nabi tu yang tak ada dosa, dilindungi oleh Allah daripada dosa dan kesalahan. Lagu tu tuan-tuan, subhanallah. Maka kita yang banyak dosa kena perbanyakkan sembahyang malam insya-Allah. Dan yang ketiga, Ustaz juga sentuh berkaitan dengan sedekah. Nabi SAW sabda, "Mana qasat sadaqatan min mal", tak akan berkurang walaupun sikit
harta yang kita bersedekah di jalan Allah. Baik, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan soalan yang kedua kepada panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Yusuf. Nasihat kita yang terakhir sebelum kita tutup forum kita pada round yang kedua, apakah amalan ataupun apakah perkara yang boleh kita buat untuk jadikan Ramadan pada kali ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelum? Falyatafaddal mashkur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sudah pastinya seorang mukmin, seorang yang mengejar tahap takwa kepada Allah, kerana motivasi yang Allah Ta'ala dan tawaran yang Allah berikan ialah la'allakum tattaqun, moga-moga kamu jadi orang yang bertakwa. Takwa itu Nabi sebutkan at-taqwa hahuna, takwa itu adalah di dalam ini, kerana ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalaman kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada rupa parah kamu, siapa kamu, cantik ke tak cantik ke, bodoh ke tak bodoh ke, hitam ke putih ke, kamu ni bangsa apa ke, bangsa mana ke, Allah tak tengok. Tetapi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tengok adalah kepada hati-hati kamu. Bagaimana kamu mempertingkatkan keyakinan dan keunggulan hati kamu dalam mengukur takwa kamu kepada Allah. Kerana sistem yang diletakkan dalam tubuh badan kita adalah daripada mata turun ke hati, daripada hati inilah maka keikhlasan itu akan timbul daripada hati kita. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, mungkin tahun lepas momentum kita adalah momentum yang sangat unggul. Mungkin pada tahun lepas kita memang jaga momentum start daripada hari pertama sampai hari terakhir Ramadan, kita memang elok dah dengan puasanya yang Ustaz sebutkan tadi berkaitan dengan sedekahnya, dengan qiyamul lailnya, dengan Al-Qurannya, dengan duhanya, dengan waktu subuhnya yang awal, dengan waktu semayang yang bertepatan dengan awal waktu, dan memang tak lepas dengan takbiratul ula, dengan wuduk yang sentiasa duduk di tubuh badan dia, sentiasa mengupgradekan wuduk dia. Wuduk ni batal, ambil balik. Dia mungkin tahun lepasnya macam tu, mungkin tahun lepas dia sehari RM1 dalam tabung, mungkin tahun lepas dia RM5 sehari dalam tabung. Tuan-tuan, momentum ini kalau jika dah ada, kalau jika di-upgrade, boleh mengundang kemudaratan ataupun boleh mematahkan semangat, kekalkan momentum yang itu. Tuan-tuan, sebab para sahabat Nabi juga ditegur oleh Rasulullah SAW jika melakukan sesuatu yang boleh melanggar daripada batasan dengan kemampuan sedia ada. Ada para sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nak khatam sehari sekali Quran. Sehari sekali aku nak khatam Quran. Nabi kata, boleh ke? Boleh ke? Separuh boleh tak Rasulullah? Nabi kata, boleh ke? Kata, suku Quran boleh ke? Silakan. Nabi mengukur kemampuan seseorang supaya momentum itu tidak mematah semangat. Hari pertama kita mungkin bersemangat dengan Quran, nak bantai Quran sehari sejuzuk, bantai sejuzuk, satu waktu satu juzuk. Jadi kira balik, kalau satu hari satu waktu satu juzuk, lepas subuh satu juzuk, lepas zuhur satu juzuk, lepas masak satu juzuk, lepas Quran dan lepas maghrib satu juz, lepas isyak satu juz, aku dapat 5 juz satu hari. 6 hari aku khatam Quran dah. Mungkin kita fikir lagu tu. Tuan-tuan, yang diperlukan adalah keterusan, yang berterusan, istiqamah, supaya akhir Ramadan nanti kita jadi orang yang dah terlatih dengan madrasah Ramadan. Tuan-tuan tak rasa berat dah waktu tuan-tuan nak buat. Ini saya katakan momentum. Sekarang kita nak jadikan Ramadan ini satu madrasah, satu tempat untuk melatih agar tak letih lepas ni nak buat. Yang ni yang kita nak, sebab dia punya acuan macam ni tuan-tuan. Dia ada input, dia ada proses, dia ada output. Siapa kerja kilang dia tahu.
Kalau kami di jabatan ni, dia ada input, dia ada proses, dia ada output. Input dia apa? Input dia iman. Kita semua ada iman. Semua orang ada iman. Dia punya proses apa? Proses dia ialah puasa. Ini proses. Kita berpuasa dengan iman dan wahtisaban, dengan betul-betul bersungguh-sungguh, dengan penuh keimanan, penuh bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Memang tak lawak memang tak ranjau puasa tak ranjau puasa betul-betul. Bukan puasa jenis main-main tak ada. Bukan puasa sekadar lapang dahaga tak. Tapi puasa sungguh-sungguh. Dia puasa semua seluruh tubuh badan dia. Ini proses. Dia puasa telinga, dia puasa mata, dia puasa lidah, dia puasa tangan, dia puasa kaki, dia puasa perut, dia puasa kemaluan dia. Seluruh anggota tubuh badan dia berpuasa. Yang ini proses. Dalam proses ni ada apa? Dia ada nak melatih fizikal dia. Dia terpaksa tahan lapar dan dahaga. Nak proses hati dia, dia kena sentiasa husnuzan. Dia memperbanyakkan kalam Al-Quran, dia memperbanyakkan zikrullah, dia memperbanyakkan istighfar, dia memperbanyakkan tasbih, dia memperbanyakkan takbir. Ini proses. Output dia apa? At-taqwa. Output dia keluar main jadi golongan bertakwa. Iman, puasa, at-taqwa. Yang takwa ni lah, tuan-tuan, yang jadi pengukur kita selepas dari Ramadan nanti. Kita jadi macam mana? Buat tertuduh, ambil tepung, uli, masuk dalam acuan, bubuh dalam oven, nak keluar apa? Bila keluar kuih ni, tuan-tuan, sama ada kuih ni elok, cantik, dia naik elok. Kalau buat kek, dia jadi kek. Dia tak hangit elok, tuan-tuan, kek tu sedap makan. Ataupun keluar mai buat kek, tiba-tiba kek sentot jadi bengkang. Dia sentot, tapi boleh makan tak? Boleh makan tak? Tapi tak apa sedap lah. Ataupun keluar mai hangit terus, tuan-tuan, apa tak boleh pakai terus, angkat ke terang lah. Dia boleh jadi lagu tu. Maka tuan-tuan, ukuran takwa ni macam mana? Ukuran, tuan-tuan, lepas Ramadan, kita makin hari makin takut kepada Allah. Kita makin bimbang kedudukan kita dengan Allah. Kita makin bimbang, tuan-tuan. Kita makin risau kedudukan kita dengan Allah. Senaja, tuan-tuan, pada malam ni lah, tuan-tuan tak rasa apa-apa lah, tuan-tuan. Tak ada bimbang lah. Apa yang kita boleh bawa depan Allah nanti? Apa kita nak jawab depan Allah nanti? Lagi banyak kita ada tanggungjawab, lagi banyak tanggung, lagi banyak jawab. Jangan seronok menongkah langit jika pangkat dibawa ke badan, kerana itu merupakan satu jawapan di depan Allah. Kita bukan nak menongkah langit, tuan-tuan, nak tengok ke langit sebagai orang yang berpangkat, tapi ada tanggung dan ada dijawab. Tak bimbangkah kita dengan apa yang kita ada hari ini? Makcik di belakang dengan urusan makcik dengan ahli keluarga, tanggungjawab dengan anak-anak, tanggungjawab dengan manusia. Tuan-tuan, ada dua perkara yang Allah Ta'ala bagi kat kita, tuan-tuan, nak mengukuhkan kita. Ada hablum minallah dan hablum minan nas. Nak jaga hubungan dengan Allah, nak jaga hubungan dengan manusia. Sebagai pengupah dan pelipat di ujung sekali. Saya nak perhabis awal sikit bagi 9.30. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW, dalam satu potong ayat, satu potong hadis yang panjang, di pertengahan hadis itu Nabi menceritakan bagaimana, tuan-tuan, di penghujung Ramadan kelak, di pertengahan, di ujung-ujung dah Ramadan nanti, idza kanat lailatul qadr, jika malam itu malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril akan turun dengan para malaikat biliwa'il akhdar, dengan membawa panji-panji berwarna hijau. Kemudian turun malaikat ini, pertama, wa yu'minuna ala du'aihim, malaikat turun nak mengaminkan doa pada malam Lailatul Qadar.
wa yusallimuhum, nak memberikan salam sejahtera ke atas orang-orang yang malam itu, minal qa'idin, yang sedang duduk, minal zakirin, yang sedang berzikir, minal qa'imin, yang sedang berdiri, minal musallin, yang sedang bersolat. Malaikat turun nak mengaminkan permintaan dan doa-doa kita. Saya tak mau tuan-tuan rugi, tuan-tuan orang yang baik, tuan-tuan orang bagus, tuan-tuan orang soleh, tuan-tuan orang muttaqin, tuan-tuan orang bimbang risau, tuan-tuan dengan Allah Ta'ala. Jangan lepas peluang ni. Kemudian tuan-tuan, sampailah satu masa, hatta matli'al fajr, sampai terbit fajar, malaikat Jibril pun menyeru, ya ma'asyaral malaikah, wahai sekalian para malaikat, ar-rahil, jom kita pulang, habis dah, tak ada apa dah, balik. Tiba-tiba para malaikat tanya, ya Jibril, wahai Jibril, ma sana'allahu min hawaijihim, apa yang Allah Ta'ala akan buat dengan doa-doa dan permintaan mereka ni dan hajat-hajat mereka ni, apa yang Allah Ta'ala akan buat? Apakah Jibril dengan jawapan? Tuan-tuan, ambil, simpan jawapan ini sebagai pelipat, pemulah, dan habis gulung habis dah. Tuan-tuan balik, tuan-tuan bawa apa yang saya sebutkan malam ni, tuan-tuan. Jibril kata, Inna Allaha nadhara ilaihim, sesungguhnya Allah melihat mereka ni, Allah tengok, Allah perhati. Allah ni huwas sami'ul basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Allahul alim, Allah maha mengetahui. Allah ni maha bijaksana. Tuan-tuan, satu dunia hamba-hamba Allah angkat tangan minta, Allah dengar satu persatu permohonan, Allah dengar satu persatu rintihan-rintihan kita. Setiap titisan air mata yang jatuh pada malam itu dengan hati yang ikhlas, jujur kerana Allah, kerana takut kepada Allah, Allah akan tengok dia dengan pandangan kasih sayang. Malaikat Jibril kata apa? Inna Allaha nadhara ilaihim, Allah tengok mereka, wa afa anhum, Allah akan belah kesian kat mereka, Allah kasihan kat mereka, wa ghufira lahum, Allah akan ampun dosa-dosa mereka ni. Illa arba'ah, kecuali 4 golongan. Semua orang Allah Ta'ala ampun. Malam tu semua orang akan dapat permintaan mereka. Illa arba'ah, kecuali 4 golongan. 4 golongan ni buat balik sekejap lagi. Yang pertama, mudminul khamri, orang yang minum arak dan tegar peminum arak. Minum arak dan seumpamanya, tak kira ketum ke, cakorai ke, dah ubat batuk ke. Ubat batuk, kalau batuk telan dia. Tapi kalau ubat batuk telan pakai ayam ni, lagu ni satu botol, itu bukan ubat batuk, tu minum bagi jadi gila. Tuan-tuan, untuk mabuk memang tak mau ni, kira duduk tuan-tuan, buka pandil tu dah pandil. Kami kalau belah Tanjung panggil pandil lah, kemah. Dulu kalau kita dalam kampung dulu, main raya, main bulan puasa aja, naik pandil, naik kemah, lepas ditutup tarpan keliling, dalam tu buka potong. Orang baca kitab tuan-tuan, dia buka kitab 21, kitab 52. Seorang tunggu luar, duk usaha lain, tengok puan main tak main, main puan ada, puan main tak main, dalam buka potong. Malam raya, malam paling meriah sekali. Sebab apa? Jaga tong tu tuan-tuan, yang jaga luar dia panggil jaga tong. Jaga luar, yang jaga lain tu dia tong. Dia tu tak berkeluar modal apa, siapa menang nak bagi kat dia. Tuan-tuan, ni depa punya malam tu punya investment gila memang. Orang cari Lailatul Qadar, depa cari Lailatul Jahannam. Ada orang cari Lailatul Qadar, ada orang cari Lailatul Kandar. Beratok Sulaiman daripada awal, daripada depan sampai keliling masuk lorong. Tak apalah tuan-tuan, janganlah kalau jumpa saya kat sana, tuan-tuan jangan kata apa-apa. Saya tahu ustaz kata Sulaiman, ustaz pun ada. Saya tak payah, saya order ke telefon. Saya tikuk belakang. Tuan-tuan, 4 golongan siapa? 1 peminum arak. Nombor 2, 1 minum arak ni bukan kita kot, kita tak ada. Ni bukan kita, risiko kita tak ada. Nombor
aqul walidain, orang yang derhaka mak bapak. Saya pendekkan kita tuan-tuan. Aqul walidain, kita punya nilai mak bapak tak sama seperti mana Allah suruh. Serius, kita semua ada buat salah. Kita semua ada masalah tuan-tuan. Kerana mak bapak kita kena layan dia like a king and queen. Dia macam king dan queen. Kalau abang raja dan permaisuri nampak macam tak apa, nampak king and queen. Sebab kita orang Pulau Pinang dia macam cakap orang putih. Tuan-tuan, king dengan queen. King dengan queen, kalau kata pokok perintah, tuan-tuan berani kita tidak? Apa mai TYT nak salam dengan kita, tuan kita petak tangan nak cakap apa, nak panggil tun dengan nak panggil apa, tak tahu juga singau macam itu lah. Nak panggil apa tak tahu itu lah, sebab takut dengar salah. Sultan mai nak salam dengan sultan, petak dia apa, nak cakap menjunjung kasih kan, nak kata apa, sengau sebab seriau dengan sultan. Tuan-tuan, king dengan queen, sebab tu dia kata dalam Quran, jangan kata uffin wala taqul uffin. Dia kata pun jangan. Ni padanan dia apa? Tuan-tuan, seorang ibu dan seorang ayah, jika kita tak telefon dekat dia, dia kecil hati dengan kita kalau kita tak telefon. Dia duduk tunggu kat rumah. King ni biasa okey lah dia baju-baju ya. Abang King ni okey lah. King ni okey lah. Anak tak telefon sehari. Dia tak ada apa, dia duduk kerja pergi dia. Kita tengok di rumah cukup dah tak ada apa, jangan kacau dia. Kingnya ayat. Tapi Queen kata apa? Awal, tak ada masalah langsung kau. Dan satu hari dengan sikit telefon kau, dia tak ingat kat kita apa. Oh, ni perut ni beranak mai tau. Yang tu Queen jika rasa begitu, anak tu dikira derhaka. Anak dikira derhaka. Kenapa? Terusik hati ibu ni. Tuan-tuan, itulah perasaan, itulah nilaian seorang ibu dengan ayah. Sebab itu jika ada ibu, jika ada ayah lagi, please settle, jumpa Ustaz, minta ampun dekat ada dan jangan buat pasal sepanjang Ramadan ni jaga kebajikan dia. Tuan-tuan, saya ada seorang ibu saya sakit, ibu saya uzur tuan-tuan. Tadi petang kami jumpa semua adik-beradik, semua adik-beradik jumpa petang tadi, nak dah susun dah siapa nak pergi buka puasa dengan mak, siapa nak pergi bagi sahur dekat mak, siapa nak pergi teman mak malam ni. Janji mak ni malam-malam dia akan ada orang teman dengan dia. Tuan-tuan, dah buat rotation siap dah. Kerana plan untuk Ramadan dia tak sama macam hari lain. Hari lain kami dah ada jadual nak jaga mak, tapi ni untuk Ramadan khas dimesyuarat dengan mak macam mana nak jaga mak. Sebab apa? Sebab ada seorang tu je. Kami ada Queen seorang saja tuan-tuan. Ini plan tuan-tuan kena apa? Kalau ada ibu atau nombor 3 dipanggil sebagai qati'ur rahmi, orang yang putus tali silaturahim. Big problem. Pertalian persaudaraan, abang kakak, adik, mak menakan dengan dia punya anak menakan, bergaduh, tak bercakap. Yang ada pertalian darah, tolong selesaikan. Tekanlah telefon, buat banyak silap telefon, bagi dapatlah kat dia, tu buat macam miss call kat dia. Kok dia hantar balik, awak dah apa? Dia balik, bagi salam dekat dia. Barulah mulakan conversation, baru mulakan komunikasi. Minta maaf dekat dia. Jangan merasa rendah diri kalau minta maaf ke orang. Tuan-tuan, sikit pun air muka tak pernah jatuh. Tak ada orang minta maaf, lemek jatuh air muka, tak ada. Minta maaf kerana orang minta maaf lebih mulia daripada orang yang memaafkan. Kita mulakan dulu, duduk tunggu. Aku tunggu hang lah dulu. Jangan. Adik kalau salah, abang kalau salah pun, adik tak sedang, abang minta maaf, tak ada masalah. Siapa yang sedang iman dia lebih kuat, minta maaf dulu. Tuan-tuan, ini qati'ur rahmi. Dan yang terakhir, Nabi sebutkan al-musyahin. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal musyahin? Apa tu musyahin? Maka Nabi sebutkan, alladhi la yukallimu akhahu fawqa 3 ayyam.
orang yang tak cakap dengan saudara dia lebih dari 3 hari. Ini siapa dia tuan-tuan? Sahabat dengan sahabat. Duk kawan dia elok, jiran dengan jiran. Duk kawan dia elok tuan-tuan dengan jiran tangga rumah dia elok. Tiba-tiba benda remeh, benda kecil tak cakap lebih dari 3 hari. Please settle. Tolong selesaikan benda ni tuan-tuan. Kerana risiko Allah tak tengok kita cukup lebih besar daripada risiko minta maaf. Ustaz, kalau dia tak mau maaf je nak, itu terpulang dekat dia. Bangkit malam, ya Allah, aku maafkan semua orang ya Allah. Ya Allah, kau tolong aku ya Allah. Gerakkan hati orang-orang yang aku pernah buat salah untuk memaafkan aku. Ni doa orang soleh, doa orang hebat. Bangkit malam, ya Allah, aku pernah buat salah pada sesiapa ya Allah, aku tak tahu. Kau gerakkanlah hati-hati orang yang aku pernah buat salah untuk dia memaafkan aku. Ya Allah, aku maafkan semua orang. Aku maafkan semua orang yang buat salah kepada aku. Mungkin ada orang yang bercakap di belakangku dengan mengumpat. Aku maafkan dia ya Allah. Jangan hadapkan dia di depan aku ketika mana di padang mahsyar nanti. Ini orang hebat. Maafkan semua orang. Tuan-tuan, saya minta malam ni lunakkan hati, jatuhkan kita punya martabat mungkin tinggi di kalangan manusia, tapi tuan-tuan, jatuhkan dia untuk kita jadi orang paling lembut, untuk suar tangan minta maaf kepada orang yang kita pernah buat salah. Bukan tunggu raya, tapi sebelum Ramadan selesaikan. Tak cukup hanya piantang dalam WhatsApp, saya dengan ini memohon beribu kemaafan bersempena dengan Ramadan ini. Jika ada sebarang salah silap dan sepatah dua kata, maka saya minta maaf. Ada orang baca, ada orang tengok-tengok, bye-bye. Tuan-tuan, jumpa dalam masjid, minta maaf dengan semua orang, peluk. Kita tak membiasakan untuk salam dan peluk orang-orang keliling kita tuan-tuan. Salam peluk, biar rasa kehangatan tubuh badan kita, orang tu ikhlas dengan kita. Wallahu a'lam. Moga-moga malam ni malam yang kita pulang dengan isi dan tidak pulang dengan sia-sia. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kesilapan dan kefakiran saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas penerangan tadi, dan insyaAllah mudah-mudahan kita tak termasuklah dalam 4 golongan yang dinyatakan. Yang pertama minum arak, yang kedua menderhakai ibu bapa, yang ketiga memutuskan silaturahim, dan juga yang keempat adalah tidak bercakap dengan saudara melebihi daripada 3 hari. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, okey kali kita tuan-tuan, gelisahlah ni. Nak masuk orang kerja lah. Masuk lah. Okey baik, insyaAllah lah. Ringkas ni tuan-tuan lah, kita bagi fresh sikit. Berkenaan dengan kita ada sedikit soalan-soalan daripada jemaah lelaki dan juga jemaah perempuan. InsyaAllah ada soalan ni bagus untuk kita tuan-tuan lah. Bagus sangat. Untuk mudah-mudahan menjadi sebahagian daripada fardu ain yang wajib kat kita. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz yang budiman. Saya ingin ajukan satu soalan kepada Ustaz. Bolehkah seseorang itu berpuasa ganti atau puasa qada pada penghujung bulan Syaban? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Kita kumpul terus soalan tuan-tuan. Yang kedua, jemaah wanita. Assalamualaikum. Ustaz, bolehkah saya gabungkan niat solat qada subuh dengan solat sunat tarawih ketika menunaikan solat tarawih? Okey, baik. Terima kasih. Okey, kita ada 2 soalan. Yang pertama kita ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Syafilah berkenaan dengan soalan daripada makmum ataupun jemaah lelaki kita. Bolehkah kita berpuasa ganti pada penghujung Syaban? Puasa pada hari Syak lah sana. Dan kita teruskan ini soalan yang kedua kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof. Bolehkah saya gabungkan niat solat qada subuh dengan solat tarawih ketika mana solat tarawih? Dipersilakan soalan pertama Ustaz. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah.
dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ada perbahasan tentang puasa lepas daripada 15 Syaban. Pada hari ke-15 Syaban tu boleh puasa lagi, kerana dia termasuk dalam hari-hari syak, 3 hari, 13, 14 dan 15. Persoalan timbul dalam mazhab kita ni adalah berkaitan puasa selepas daripada tu, maknanya 16 sampai 30 hari bulan. Kalaulah kita ni adalah orang yang berpuasa daripada awal, maknanya daripada awal Syaban kita berpuasa, maka dibolehkan untuk orang tu terus berpuasa walaupun pada selepas daripada 16 Syaban. Yang kedua, bagi orang-orang yang tak pernah berpuasa, baru dia nak try puasa, maka puasa pada fasa kedua daripada bulan Ramadan tu menurut imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, hukum dia haram. Saja nak try puasa Isnin Khamis tak pernah buat pun, nak try puasa, maka dilarang. Kalau kita dah selalu buat, tak apa. Adapun puasa-puasa yang kita puasa yang tidak melibatkan hukum sunat, contohnya puasa ganti, kerana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kata, aku kerap puasa, aku selalu akan menghabiskan puasa aku Ramadan yang tak habis tahun lepas tu, kebiasaannya aku akan top up bagi habis dalam bulan Syaban. Puasa tu, kalau puasa tu adalah puasa yang wajib, maka boleh ganti puasa kafarah, puasa nazar, ataupun puasa-puasa ganti kita dulu tu, maka boleh kita berpuasa. Kalau hari-hari lain, sebab dia tak mau kita ni hilang kita punya semangat Ramadan tu. Esok nak Ramadan semua orang seronok dah, dia hari-hari puasa orang. Orang kata esok puasa, esok Ramadan. Dan biasa aku hari-hari puasa, tak ada apa dah puasa semua, apa buat teruk sok sama aku tiap hari bangkit. Dia semangat Ramadan tu agak mula luntur dalam masyarakat kita, dalam pandangan Imam Syafi'i lah. Jadi itu sebagai respon pada soalan yang pertama tadi, wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada kakak yang bertanya tadi. Ini satu, bila soalan ditanya, orang yang dapat ilmu. Tuan-tuan, berkaitan dengan solat qada dijalankan ketika mana solat tarawih. Ada yang mungkin bisa dengar, ada yang mungkin tak pernah dengar kan. Okey tuan-tuan, kakak tadi solat subuh kan. Solat subuh dalam waktu sembahyang tarawih. Qada adalah perkara yang lebih afdal dilakukan. Dan pada masa waktu sembahyang tarawih, kita nak qada solat. Boleh tak boleh? Boleh. Jawapan dia boleh. Sama-sama dengan imam ke ustaz? Ya, sama-sama dengan imam. Imam niat sembahyang tarawih, kita niat sembahyang qada. Tapi follow imam. Kita follow imam yang sama. Sembahyang subuh, dia niat subuh qada. Kemudian bila imam dah bangkit, imam dah baca Fatihah, imam dah baca surah, lepas tu imam pun rukuk, Allahu Akbar, dia rukuk. Lepas dia rukuk, dia bangkit balik tuan-tuan. Dia bangkit ketika mana i'tidal. Masa senggang i'tidal tu, dia semayang macam biasa pada rakaat pertama. Kita mungkin bertanya tentang soalan nak baca kunut kat mana? Betul tak? Kalau subuh nak semayang, kita nak baca doa kunut kita kat mana? Tuan-tuan, ni saya ringkaskan saya tak mau cerita. Ni memang mazhab Syafi'i boleh, tak ada masalah. Ini saya cerita lagu tu ya. Tuan-tuan, sampai ke rakaat kedua, saya cerita secara tu lepas masuk sampai rakaat yang kedua, dia pun bangkit, dia baca Fatihah sama dengan imam, kemudian baca surah, dia rukuk, lepas rukuk dia bangkit balik untuk rakaat kedua dan untuk i'tidal. Semasa i'tidal, dia segera membaca doa kunut dengan sekadar Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Dekat tu je. Kemudian dia terus sujud macam biasa. Jangan sampai ketinggalan imam lebih daripada 3 rukun. Sebab kita akan terkeluar daripada imam tadi tu. Dia terus sujud macam biasa, bagi salam macam biasa. Siapa pun tak pasal dia baca kunut, sebab apa? Tak perlu guna kat tangan pun.
Boleh faham tak? Bagi kita nak, dia mungkin dia kata lagi kalau saya buat lagu tu orang jadi fitnah kat saya pula, orang baca kunut saya tak baca kunut, pasal orang lain tak baca kunut saya baca kunut. Tak payah, jangan bagi siapa pun perasan, tak payah duk angkat tangan pun tak apa. Tuan-tuan baca dan terus sujud, kemudian bangkit dan bagi salam macam biasa. Jika untuk solat 4 rakaat, nak qada solat 4 rakaat macam mana? Mungkin tertanya-tanya juga kan. Belum tertanya, dekat tanya subuh. Saya nak jawab semua. Boleh? Boleh kan? Nak habis masa? Boleh ni? Untuk 4 rakaat, niat macam biasa. Niat macam biasa. Usalli fardal zuhri 4 rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Qadaan makmuman lillahi ta'ala. Sahaja untuk sembahyang waktu zuhur 4 rakaat qada mengikut imam kerana Allah Taala. Kemudian tuan-tuan ambil macam biasa sembahyang. Waktu imam bagi salam. Waktu imam bagi salam, kita niat mufaraqah. Niat mufaraqah dengan imam. Niat mufaraqah dengan imam. Tunggu saat imam sambung rakaat yang seterusnya, kita bangkit sekali, sambung lagi 2 rakaat untuk mencukupkan 4 rakaat. Dan pada masa bangkit tu, niat semula untuk mengikut imam. Tuan-tuan, ini cara untuk solat 4 rakaat dalam ketika mana waktu sembahyang tarawih. Boleh no? Clear? Clear nak saya cara ringkas tuan-tuan supaya cepat untuk kita habis. Wallahu a'lam. Jangan ada yang mempertikaikan kerana ini adalah merupakan mazhab Syafi'i yang telah pun mengharuskan untuk qada dalam waktu-waktu sebegini bersambung dengan imam yang lain. Boleh saja antara imam yang sembahyang fardu dengan makmum sembahyang sunat, imam sembahyang sunat, makmum sembahyang fardu. Boleh jadikan dia imam, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel. Alhamdulillah, banyak perkara yang kita dapat pada malam ini tuan-tuan. 20 perkara, 30 perkara, 40 perkara. Jadi mudah-mudahan semua perkara yang kita dapat, kalau tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Tu kira tiap lain lah tuan-tuan. Jangan tinggal semua kalau kita tak boleh nak buat semua. Ambil sikit tuan-tuan. Tak boleh buat semua, kita jangan tinggal semua. Supaya orang lah, tak boleh kahwin 4, jangan tak nikah langsung. Nikah lalu satu dulu kan. Dah nikah satu baru balun 2. Ini nikah satu pun nak lagi, tinggal tu aku tak mau kahwin. Jangan tuan-tuan, biarlah kita jangan tinggal semua. Ambil sikit apa yang boleh kita mengambil pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan kehidupan kita menjadi lebih baik daripada sebelum ini, insya-Allah. Jadi itu saja forum kita pada malam ini. Panjang tuan-tuan, terlebih 20 minit. Jadi saya sebagai moderator mohon maaf banyak-banyak, terlebih daripada apa yang dirancang. Sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bertemu lagi insya-Allah. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita. Jadi saya tutup majlis kita pada malam ini dengan serangkap pantun Negeri Melayu Adat Terpandang, Syariat Islam jadi pegangan. Kini Ramadan mulai menjelang, salah dan silap kami mohon dimaafkan. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.